alternatif untuk kita, ya. Kalau selama ni kita banyak kalau dulu kita lagu-lagu kita yang keluar kat pasaran tu ialah pelbagai kan. Cinta manusia pun ada, walaupun sebenarnya sebahagian tu ada yang bawa kepada positif juga sebenarnya, tapi banyak yang cinta-cinta manusia, maknanya terlalu material sangat lagu-lagu dia. Jadi ini alhamdulillah kita ada pilihan, ya. Walaupun kita dah ada juga kumpulan nasyid ni dah keluar dah, dengan lagu-lagu sejak daripada Raihan dengan Rabbani dan macam-macam lagi. Dan ini pilihan kita yang satu lagi, alternatif lagi, ya, lagu-lagu dakwah dalam bentuk yang bukan aliran nasyid, tapi isi dia subhanallah, ya. Boleh kita jadikan ingatan untuk kita bersama insya-Allah. Ada orang ni dia memang dengar lagu, dia boleh mendengar isi-isi lagu tu, dia boleh jadi insaf pun ada. Dia boleh mengingatkan dosa-dosa dia. Banyak tuan-tuan lagu-lagu macam ni. Jadi sebahagian tu memang ada lagu-lagu macam ni, tapi ini untuk orang yang bagi perhatian kepada lirik lah. Kalau yang main layan lagu semata-mata, memang dia akan layan walaupun dalam bilik air. Rupa-rupanya dia Robby dalam tu, habis. Nah, okay. Jadi itu sebahagian daripada lagu. Saya rasa amat menarik lah untuk kita jadikan koleksi lagu dalam simpanan kita insya-Allah. Yang penting dapatkan yang ori, dapatkan di sana. Okey. Direct deal ni terus menerus. Tanda tangan pun boleh. Kalau bukan setakat tanda tangan Abang Ali, tanda tangan saya pun boleh. Boleh sign terus. Kalau beli kat luar tak boleh sign. Okey. Bukan saya saja yang sign. Kalau boleh Syam pun terlibat dalam album ni. Jadi siapa nak minta tanda tangan daripada Syam pun boleh juga malam ni. Tak mahal, cuma RM20. Itu RM20 saja. Teruslah kita promosi. RM20 tu termasuk GST ke? Macam mana? Termasuk GST. GST tu apa? GST tax. GST. Belum. Ini pasaran underground ini. Underground bila kira tak ada GST lah. Dan juga ada t-shirt tak? T-shirt tu memang yang saya pakai ni lah. T-shirt Mahfirah Mood, tajuk album lah. T-shirt cuma RM30. Okey. Lepas kalau beli t-shirt dengan CD, saya bagi satu goodies bag. Menarik lah. Itu mana modal kita yang nak buat CD malam ni. Ingatkan nak tunjuk dekat depan ni, tapi nampaknya kemudian nanti lah kita boleh tengok, ya. Kita nak cari model seorang untuk hantar CD nak. Tapi sebenarnya tak payah model dah. Tak payah pergi sana tu lah. Ni nampak dah. Ini satu CD tu. CD ada kat sana lah insya-Allah. Pergi kat sana nanti lah. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Jadi kita sembang-sembang pada malam ini ada pengisiannya. Yang penting kita memilih dalam kita mengisi, dalam kita berhibur itu ialah kita pilih hiburan yang mendidik hati, hiburan yang mendidik jiwa kita. Itu yang penting. Jadi sebab tu sekarang ni bukan sekadar kita ada lagu-lagu yang isinya subhanallah hebat, baik, ya, positif, dengan nasyid-nasyidnya alhamdulillah. Dan sekarang ni pula ada pula ya hana sekarang ni kan, pun bagus juga. Jadi semua tu mana saja yang kita yang baik ni dapat kita jadikan koleksi untuk jadikan alternatif untuk kita hiburkan hati kita subhanallah, ya. Kita puji-puji Nabi, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita bagi alternatif daripada pujian semata-mata kepada manusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada hari ini, pada malam ini yang kita bersama dengan Abang Syam ni, kita nak cerita tentang Abang Syam ni, berkaitan dengan ialah selepas mana kita Abang Syam dah masuk dalam dunia yang baru lah, senang kita macam tu, ya. Maknanya kat situ saya sendiri mendoakan supaya semua artis-artis kita yang dah mengorak langkah dalam dunia baru, dan bukan artis saja, semua sekali manusia yang berubah ni akan kekal dan istiqamah, ya, dalam dunia baru dia insya-Allah, ya. Bahkan akan menjadi dai dan juga pendakwah untuk masyarakat, untuk mengajak manusia ke arah yang lebih baik. Jadi untuk pada malam ni kita nak sembang-sembang juga dengan Abang Syam kita berkaitan dengan ruang dakwah yang ada.
selepas daripada dah masuk dalam dunia yang baru ni, kita tengok dunia kita ni, sekeliling kita ni ada berbagai benda yang baru-baru yang dulu tak ada. Kita ada Facebook, ya, dan cara kita mengajak orang pun bukan sekadar ceramah. Kita tarik dengan isi-isi lagu yang ada kebaikan. Jadi apa? Komen Abang Syam lah berkaitan dengan dakwah era masa kini ni, insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Hari ini tuan-tuan tak ada pilihan. Sebenarnya kita yang selalu menyusahkan kerja dakwah. Sebab tu kita kena puji bila pihak masjid nak buat program macam ni. Alhamdulillah, adik-adik kita tengok geng motor kat sana, dia datang. Walaupun dia jauh, bukan dia bukan apa, dia segan tengok orang alim, ibu-ibu kat sini, depan kita, syekh kita pakai kopiah semua. Dia pun tengok dia allergic sikit, dia segan. Dia rasa, alamak, aku ni banyak dosa, dia kata. Padahal tuan-tuan tak panggil pun dia macam tu, tapi itulah prasangka tuan-tuan. Jadi tak apa. Hari ni Alhamdulillah dia datang, dia duduk tepi pagar, tengok dah bagi makan, tengok, sonok makan, nampak? Macam tu cara dia tuan-tuan. Alhamdulillah. Lain kali insya-Allah buat program yang sama, artis yang lain barangkali, artis yang sama pun tak apalah, panggil Abang Ali nyanyi, album dah lain dah masa tu. Mungkin penuh dah padang ni. Sebab apa? Baru orang tahu. Loh, kita ingat untuk orang, bukan untuk orang baik je, untuk jebon pun boleh sekali. Contohnya. Jadi hari ni sebenarnya tak ada pilihan. Kita ada Facebook. Saya nak tanya ibu-ibu, tuan-tuan mata Allah, siapa yang ada Facebook ni, ahli psikologi, mereka buat satu kajian. Dia kata, bila nak tahu hidup kita ni terbergantung dengan Facebook. Kejap-kejap tengok telefon, tak ada bunyi, apa pasal ni, tak ada bunyi pun. Jadi sampai tahap tu bangun tidur tengok Facebook. Nak tidur last sekali pun ambil gambar sendiri dalam gelap sebelum tidur. Teng, aku nak tidur dah. Jadi ni berat nanang ni. Jadi dalam Islam pula, ini Facebook ni pun satu bentuk hiburan. Bukan makna hiburan tu lagu macam tadi yang Mahli nyanyi, main gitar tu saja. Tidak. Facebook pun hiburan juga. Apa-apa benda yang bagi kita rasa seronok, itulah hiburan. Maknanya ada orang korek hidung, tuan-tuan, dia rasa seronok, korek hidung, itu hiburan bagi dia. Sampaikan dia tak solat, maka haram bagi dia korek hidung ketika itu. Betul tak? Ini bukan main-main, ini betul ni. Ada orang, bukan tuan-tuan memang pelik dengar ni. Ada orang di negeri Mongolia lah. Jadi ada orang dengar muzik, ada orang main Facebook, ada orang, saya tak pernah dengar lagi orang zikir sampai tak solat. Tak ada lagi. Tu belum lagi. Jadi maknanya apa dia? Segala perbuatan yang mana manusia suka, yang boleh buat dia lalai daripada melakukan perintah Allah, maka hukum dia automatik haram. Tak ada cerita dah. Jadi hari ni bukan saja hiburan, bahkan Facebook, Twitter, YouTube, segala tube yang ada, Instagram, ambil gambar, tak ada orang like pun, tak ada orang follow aku pun, ambil gambar sendiri kan. Tudung baru beli ke, bukan kat sini, tempat lain. Tudung baru beli, ambil gambar 18, angle semua keliling. Ini pun satu bentuk hiburan juga. Hiburan ni lagi bahaya dia, pasal mengharap pujian orang. Tak ada orang puji, dah tag kawan, 200 kawan dah tag ni. Kawan tak komen pun, cek komen sikit, marah apa tu? Dia nak pujian. Dan ini biasa. Mungkin tuan-tuan tak biasalah, sebab tuan-tuan baik, betul tak? Mana main Facebook, betul tak? Ke ada Facebook juga sini? Ada. Dia face to face. Jadi sebenarnya Facebook ini, hukum dia harus sebagaimana yang telah diberitahu oleh Al-Fadil Al-Alamah Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Bahkan sangat dituntut untuk kita berdakwah dengan menggunakan Facebook ini. Jadi dakwah ni terpulang pada tuan-tuan, kaedah cukup banyak. Tadi Abang Ali dia nyanyi, saya pandai main lagu sikit, kita mainlah sikit. Nak ceramah macam ustaz tak pandai, nak baca Quran pun tak berapa nak pandai, sikit-sikit je. Jadi kita gunakan media ni sebab kita tahu keluarga kita, kawan-kawan kita, semuanya kita yakin ada Facebook. Inilah time dia. Hari ini saya nak tanya tuan-tuan dan Allah, ketika orang sibuk ni nak masuk Ramadan, kurang lebih 4 hari lagi, anak muda kita sibuk, Metallica nak datang bro. So go, hantar PM kat saya, private message,
Dia kata, tapi bagus soalan dia, rambut terkorak tuan-tuan. Rambut gitu, pokok, tutup mata, gambar pun trash metalnya. Askom bro, Askom. Short form. Askom bro, nak tanya, wajar tak kalau saya pergi tengok Metallica? Dia tanya saya tuan-tuan. Tak wajar lah jawapan dia. Bukan tak wajar pasal Metallica, tidak. Kita ni nak sambut Ramadan. Betul tak? Nak sambut Ramadan. Persediaan apa yang kita dah buat. Kalau bulan lain lah contohnya, dan tak ada krisis macam mana di Syria, di Mesir sekarang ni, saya rasa tak apalah. Saya tak nak kata, saya bukan ustaz ulama pun nak kata haram ke apa, tidak. Tapi timing ni sekarang sungguh tak kena tuan-tuan. Bila kita pergi ni seolah-olah kita tak sensitif langsung. Saudara kita kena sembelih kat Syria. Betul tak? Lepas tu kita nak headbanging kat situ. Tak patut tuan-tuan, tak patut. Jadi saya kata tak wajar lah. Dia tanya saya tak post kat FB lah kata kepada bro-bro metal semua, jangan pergi Metallica. Tak. Saya bukan orang yang boleh mengeluar fatwa pula. Tidak. Tapi orang tanya saya jawab. Begitulah. Jadi tuan-tuan, kita tengok hari ni nak bagi kesedaran ni susah. Jadi tuan-tuan yang mana ada Facebook ni, gunalah Facebook ni sebaik-baiknya. Dan ingat satu hadis MLM yang paling hebat sekali, yang ini Allah endorse ni, insya-Allah. Hadis ni simple saja tuan-tuan. Tuan-tuan biasa dengar dah, ibu-ibu biasa dengar dah. Cuma tak nampak hubung kait dia dengan Facebook ni. Jadi apa dia? Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa mengajak kepada kebaikan, dia mengajak orang tu buat baik. Ajak solat, mari kita istighfar, mari kita buatlah benda-benda yang baik, ingat kepada Allah, bertaubat dan sebagainya. Atas sebab itu orang buat. Tuan-tuan bayangkan selagi mana dia buat, sampai kita dah meninggal besok, orang tu buat sebab tadi dia asbabnya kita ajak, dia bagi tahu pula anak isteri dia, besok anak isteri dia bagi tahu pula anak dia punya sampai cucu cicit dia tak tahu berapa. Pahala mengalir sampai hari kiamat. Takkan tak nak kot, betul. Ni MLM real ni tuan-tuan. Tak payah kena tangkap Pak Mantelo ke, tak ada apa, tak ada lesen bank negara, tak ada tuan-tuan. Jadi sebab itu saya kata nak masuk Ramadan ni, pesanan saya akhir, kata ramai ulama tuan-tuan, ini bulan, kalau bulan yang datang ni nak datang lagi beberapa hari ni tuan-tuan, bulan yang Allah jadikan untuk kita hamba Allah bermuamalat dengan Allah, bermuamalat, berniaga dengan Allah. Pasal Allah siapkan ganjaran banyak. Bulan lain tak ada, bulan ni je ada, Ramadan Al-Mubarak. Apa dia? Ganjaran cukup banyak. Kalau tuan-tuan buat amalan sunat, ganjaran pahala sama macam fardu. Bulan lain tak ada tuan-tuan. Bulan lain ada ke tarawih? Tak ada. Dan insya-Allah masjid-masjid kita semua di Malaysia ni penuh, alhamdulillah. Muka tak pernah nampak, pun nampak Ustaz. Jadi tapi sayangnya tuan-tuan, dia tak tutup aurat contoh. Datang sembahyang tarawih, puasa. Yang ini Nabi sebut berapa ramai orang dalam satu hadis Nabi kata apa? Ramai orang, berapa ramai yang puasa, berapa ramai yang puasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Alhamdulillah kita tak mau masuk golongan tuan-tuan. Jadi ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 183, Allah bagi tahu dah jelas kepada kita. Ini menjadi dalil kenapa kita wajib puasa. Dan ayat di hujung ni tuan-tuan sangat penting untuk kita faham. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu daripada kamu, dan mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi itulah dia tuan-tuan, bertakwa tu ayat di hujung mudah-mudahan, bukan benda yang mudah tuan-tuan, susah. Jadi ni nanti tak tahu kat mana Ustaz ada bazar Ramadan kat sini. Ada area sini sana. Tuan-tuan biasa pergi, betul tak? Lalu bukan nak kata pergi saya betul tak, tapi mata terpaksa tutup. Awek mari pakai singlet dengan skirt pendek. Yang orang muda ni masa tu pergi sa'i tuan-tuan, 7 kali sa'i. Nak tengok awek ni pasal bukan nak beli kuih ke apa. Awek cun pakai singlet.
inilah benda-benda yang Allah cakap tadi, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi sama-sama kita datang masjid, tanya ustaz, jumpa alim ulama di tempat kita, ambil pengetahuan, ilmu untuk kita siapkan diri untuk bulan Ramadan ni. Jangan jadi umat, jangan jadi hamba yang rugi pasal Allah bagi kita Ramadan ni, takut tahun depan tak sampai. Ini 4 hari lagi pun tak tahu sampai ke tidak, tuan-tuan. Takut kalau sampai tahun ni, tahun depan tak sampai. Bila masa nak rasa, tuan-tuan, Lailatul Qadar, orang lain kiamulan, kita nak cari Lailatul Qadar payah. Bukan tuan-tuan lah, saya Kamdar selalu, tuan-tuan. Jadi sama-samalah kita ubah persepsi kita, jadi hamba Allah yang taat, yang sentiasa cuba untuk menjadi hamba yang bertakwa, insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu makna nak cerita tadi, dakwah pada hari ini memang banyak ruang-ruang yang dibuka. Disebutkan Abang Syam tadi. Dalam Facebook tu kita boleh menjalankan dakwah kat situ sebenarnya. Dia punya MLM dia tu berterusan kat situ. Kita post. Jangan tunggu orang komen ataupun orang like semata-mata kan. Tapi bila kita bagi ingatan, kalau tak 10 orang, mungkin 2 orang dapat ingatan daripada ingatan yang kita sampaikan. Cumanya hati kita dalam masa yang sama kena jagalah supaya tidak timbul riak dan sum'ah dan macam-macam lagi lah, ya. Jadi itu sebahagian daripada MLM yang disebutkan tadi. Tu MLM pahala. Belum nak cerita MLM dosa lagi. Facebook juga lebih kurang jugalah. Kita masuk gambar baik punya dalam tu kan. 1 orang tengok, 2 orang tengok, 20 orang tengok, 200 orang tengok. Dia share pula. Gambar baik punya. Kita dah delete, dia simpan dalam punya simpanan. Subhanallah.